Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup 4 akan membincangkan kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazah Ariana binti Zaidun, nombor matrik 12000808. Pertama sekali, saya akan menjelaskan latar belakang kajian kami. Kajian kami berlatar belakangkan agama Islam yang sering berhadapan dengan cabaran dan tentangan yang mempengaruhi akidah umat Islam. Munculnya pelbagai ideologi dan aliran pemikiran semasa ciptaan manusia yang datang dari Barat seperti aliran liberalism, kapitalism, humanism, secularism, hedonism, feminism dan lain-lain. Ideologi-ideologi ini tersebar di seluruh negara justru menyumbang banyak kepada gejala rida dalam kalangan umat Islam yang mudah terpengaruh, terutamanya pada era kemodenan hari ini. Menurut Alan Turing, moderniti dari sudut falsafah adalah menjadikan sains lebih daripada Tuhan dan pemusatan kuasa lebih tertumpu kepada manusia, sehingga menurunkan kepercayaan agama dalam kehidupan mereka. Moderniti mendasari kehidupan masyarakat, terutamanya di Barat, mempunyai ciri dan sifat yang tersendiri. Ciri utama yang terkandung dalam moderniti adalah rasional, sekular, liberal dan mengutamakan kemajuan sains dan ekonomi. Ciri-ciri tersebut merupakan asas kekuatan moderniti, terutama menerusi peranannya sebagai konsep penting dalam pembangunan moden. Kajian ini dijalankan untuk mencapai 3 objektif utama berkaitan impak negatif pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah dijalankan. Antaranya, pertama, mengenal pasti aliran pemikiran semasa yang datang daripada Barat terhadap gaya hidup masa kini. Kedua, menjelaskan impak dan kesan kemerosotan pemikiran semasa terhadap asas pembangunan masyarakat Islam. Dan yang ketiga, mencadangkan beberapa langkah bagi menangani masalah pemikiran Barat dalam kalangan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hajirah binti Muhammad Yazid, nombor matrik 12000805. Jadi, pada bahagian yang seterusnya ini, saya akan menerangkan tentang kajian literatur yang berkaitan dengan kajian kami. Secara amnya, kita tahu bahawa kajian literatur adalah ulasan maklumat yang diperolehi daripada kajian-kajian lepas sama ada dalam bentuk jurnal, laporan maupun buku. Maka kami memilih beberapa jurnal yang bersangkut paut dengan topik ideologi modernisme, iaitu salah satu aliran pemikiran semasa. Jurnal yang pertama adalah serangan ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam dan implikasinya kepada iman, yang telah dikaji oleh Muhammad Aizam bin Masud dan diterbitkan pada tahun 2012. Jurnal yang kedua adalah pemikiran tidak beragama dalam kalangan belia Islam di Malaysia, iaitu satu kajian rintis yang ditulis oleh Nur Salihah Muhammad Saleh, Ahmad Munawar Islam dan Nur Hafizah Muhammad Rahidi dan Zainura Daud. Telah diterbitkan juga pada tahun 2015. Dan jurnal yang ketiga adalah moderniti dan hubungannya dengan idea kemajuan, yang telah ditulis oleh Nasiruddin Yunus dan Salihah Nurbaya Mat Yaakob dan diterbitkan pada tahun 2017. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kami telah menggunakan kaedah secara kualitatif untuk menghasilkan kajian ini. Yang pertama adalah kajian perpustakaan. Kami telah mengakses perpustakaan atas talian, iaitu Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia. Kaedah yang kedua yang digunakan adalah kaedah pengumpulan data, iaitu kami telah mengumpul data-data kajian lepas sama ada dalam bentuk jurnal, laporan maupun buku. Kami juga mengumpul data tambahan dari laman sesawang ResearchGate and UKM Journal Article Repository. Dan kaedah yang terakhir adalah kaedah menganalisis data. Kami telah mentafsir dengan lebih jelas dengan menggunakan ayat yang tersendiri di dalam kajian kami supaya ia lebih mudah difahami oleh pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Maisarah binti Kamaluddin, nombor matrik 12000804. Aliran pemikiran yang datang dari Barat telah banyak mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga masa kini dan menyebabkan berlaku pelbagai masalah, iaitu masalah sosial, masalah ekonomi dan sebagainya. Antara aliran pemikiran tersebut ialah liberalisme, sekularisme dan humanisme. Liberalisme ialah hak-hak kepribadian dengan cara kehidupan yang bebas tanpa berpandukan ajaran agama. Fahaman ini telah memberikan kesan negatif terhadap akidah umat Islam. Sebagai contoh, terdapat segelintir umat Islam yang menyokong gerakan LGBT walaupun Islam sudah menegah perbuatan tersebut. Mereka hanya bertindak mengikut nafsu dan mengabaikan ajaran agama.
Selain itu, sekularisme pula bermaksud mengasingkan hal keagamaan dengan hal keduniaan, iaitu manusia dibenarkan melakukan perilaku yang mereka inginkan dan berdasarkan pemikiran mereka sendiri tanpa mengikut ajaran agama. Kesannya terhadap gaya hidup masa kini ialah berlakunya masalah ekonomi, iaitu wujudnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang menjalankan perniagaan berdasarkan kekayaan dan harta tanpa mengutamakan hukum dalam Islam, iaitu halal, haram dan keadilan. Akhir sekali ialah humanisme. Humanisme merupakan aliran pemikiran yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan kebajikannya sehingga menolak agama. Aliran pemikiran ini menyebabkan berlakunya masalah sosial. Sebagai contoh, berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan wanita sehingga menyebabkan kelahiran anak luar nikah dan pengguguran bayi. Seterusnya, saya Nur Azin Syafamit Yusof 12000802 akan menjelaskan kesan kemerosotan pemikiran semasa terhadap asas pembangunan masyarakat Islam. Yang pertama, melemahkan keimanan dan megoyangkan akidah terhadap Allah SWT. Pahaman liberal yang dibawa masuk pada masyarakat Islam menjadi satu cabaran besar dalam gaya hidup masa kini apabila umat Islam semakin berkurang kebergantungannya terhadap fahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan aliran pemikiran liberal hanya memotifkan persepsi negatif terhadap agama Islam dengan dakwaan institusi agama menyempitkan Islam pada satu versi sahaja serta menyekat kebebasan berhujah dan kebebasan individu. Justru itu, ini akan memanipulasikan masyarakat Islam untuk berfikir dengan lebih bebas. Apabila pemikiran umat Islam telah diserang oleh pemikiran Barat, hal ini akan menyebabkan kecederaan akidah serta keyakinan umat Islam. Yang kedua, berlakunya keruntuhan akhlak. Kita semua syakna bahawa akhlak merupakan kayu ukur ketamadunan sesebuah masyarakat. Oleh itu, kemunduran akhlak dan nilai-nilai agama menyebabkan perpecahan dalam umat Islam. Fahaman ini akan menghakis nilai-nilai murni Islam sehingga berlakunya keruntuhan moral dan akhlak sehingga meningkatkan masalah-masalah sosial seperti gejala dadah, arak dan sebagainya. Hal yang demikian membuktikan bahawa kehancuran pemikiran-pemikiran Barat terhadap masyarakat kini adalah tidak benar dan ini akan menyebabkan seseorang itu cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tidak moral serta bercanggah dengan agama Islam. Kerana tiada dasar agama yang meletakkan baik dan buruk sesuatu perlakuan dalam pembangunan umat. Yang ketiga, menjejaskan syariat perundangan Islam. Hal ini dapat dilihat apabila aliran-aliran pemikiran Barat seperti liberalism, sekularisme dan humanisme ini yang tidak meletakkan asas agama sebagai panduan hidup dalam membuat sesuatu keputusan, sedangkan Islam menekankan agama sebagai tiang perlembagaan sesebuah pemerintahan negara bagi mencapai kemajuan. Pemahaman dan pemikiran yang tidak berasaskan agama ini kemudian akan menimbulkan pelbagai pendapat dari pelbagai pihak. Oleh demikian, ia akan menimbulkan keraguan tentang kesahihan kandungan ajaran Islam. Malah umat Islam juga turut akan mempertikaikan hukum hakam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatinur Izzah binti Cik Ramli, nombor metrik 12000810. Okey, sekarang saya akan terangkan cadangan untuk beberapa langkah bagi menangani pemikiran negatif dalam kalangan umat Islam. Masalah pemikiran negatif sering berlaku di kalangan umat Islam pada masa kini hingga menyebabkan berlakunya persalahfahaman antara masyarakat tentang agama Islam. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menangani masalah pemikiran negatif dalam kalangan umat Islam yang perlu dititik beratkan bagi mengelakkannya semakin berleluasa. Okey, langkah yang pertama ialah mendalami semula ajaran agama Islam dengan bersungguh-sungguh. Hal ini kerana untuk lebih memahami ajaran agama Islam dengan lebih mendalam dan mengelakkannya berlaku kemusykilan terhadapnya. Terdapat banyak cara untuk mendalami semula ajaran agama Islam seperti menyertai kuliah agama, membaca buku tentang Islam dan menyertai program tentang kesedaran dan keindahan agama Islam. Kedua ialah menerapkan ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam diri anak-anak dari kecil. Ibu bapa adalah masyarakat yang memegang peranan penting dalam menerapkan ajaran agama Islam dalam diri anak-anak dari kecil kerana mereka merupakan orang yang terdekat dengan dia dan telah menjadi contoh yang mudah untuk diikuti. Oleh itu, Islam menggesa serta ibu bapa mengambil berat dalam aspek mertabiah ataupun dalam aspek pendidikan kanak-kanak. Langkah yang ketiga adalah peranan media massa dalam menyebarkan maklumat tentang ajaran Islam. Media massa ni adalah salah satu peranan penting dalam menyebarkan maklumat tentang ajaran Islam kepada seluruh masyarakat. Hal ini kerana media massa merupakan medium utama masyarakat sedunia memperoleh sumber dan maklumat serta merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Oleh itu, media massa hendaklah mengambil peluang dalam menyebarkan kebenaran ajaran agama Islam untuk mengelakkan kesalahfahaman masyarakat semakin berleluasa. Contoh dia, media massa boleh menyebarkan maklumat melalui iklan di televisyen ataupun di internet. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umi Nuliana binti Khairuddin bernambah matrik 12000803 akan merumuskan hasil kajian kami mengenai kesan-kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap
gaya hidup masa kini. Secara keseluruhannya, kajian ini mengupas tentang pemikiran semasa yang dikatakan ideologi ataupun falsafah barat yang menekankan keutamaan dan kebebasan manusia itu sendiri demi mencapai kemodenan dalam kehidupan, sehingga membawa kesan-kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya dalam aspek keagamaan. Pemikiran sebegini telah mewujudkan gerakan-gerakan aliran baru seperti pemikiran liberalism, secularism dan humanism yang tidak menekankan aspek agama, malah turut memisahkan pemikiran manusia terhadap agama. Kerana mereka ini lebih percaya kepada pertimbangan yang secara wajar yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Oleh itu, beberapa pihak memainkan peranan dalam menangani masalah atau impak negatif ini daripada semakin berleluasa. Termasuklah peranan individu dalam mempelajari ajaran Islam bersungguh-sungguh, peranan ibu bapa memperkenalkan ajaran Islam kepada anak-anak sejak kecil, dan peranan media massa menyebarkan ajaran Islam dengan betul. Malah hasil kajian ini juga mendedahkan kami terhadap kepentingan berfikir secara wajar dan benar yang memerlukan dasar-dasar agama sebagai asas utama pemikiran yang baik, kerana pemikiran melambangkan kegemilangan sesebuah kehidupan. Oleh itu, kami dapat mencadangkan beberapa langkah kesedaran dalam menghadapi arus kemodenan dalam berfikir. Antaranya termasuklah pelaksanaan RUU 355, Rang Undang-Undang dalam Perlembagaan Malaysia untuk mengukuhkan peraturan negara berdasarkan syariah Islam. Selain itu, pihak media massa perlulah mengharamkan segala iklan atau info-info yang tidak menepati kriteria Islam seperti iklan yang tidak menutup aurat. Dan setiap masyarakat juga harus giat menyebarkan dakwah yang benar kepada umat Islam dan bukannya tenggelam dengan budaya pemikiran barat, kerana dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah kalian walaupun sepotong ayat." Dan ini menunjukkan setiap individu bertanggungjawab dalam menyampaikan dakwah.